Alright guys, kita dah sampai dah ke penghujung video senarai ni, iaitu bawah RM3,000. Kepada korang semua yang tertanya kenapa aku tak buat bawah RM4,000, okey, bawah RM4,000 ni agak subjektif. Memang banyak sangat smartphone yang macam mahal gila, ultra flagship macam-macam. So kalau kau nak cari phone atas RM3,000, paling terbaik kau boleh ambil iPhone lah. Let's be real lah. So sebab tu aku tak buat. So aku buat bawah RM3,000. Sebab bawah RM3,000 banyak phone-phone yang menarik juga. Dan bawah RM3,000 ni antara bajet yang paling orang cari lah. Atas RM3,000 tu tak banyak sangat dah lah. So that's why aku buat bawah RM3,000. Jadi jom kita mulakan. Okey, untuk tempat kelima ni aku masukkan Vivo X70. Yes, Vivo X70 yang biasa, bukan yang versi Pro. Aku rasa ramai orang lupa phone ni wujud sebab biasalah phone X70 Pro punya abang ni tu lagi popular pada ni. So phone ni pun macam orang lupa lah. Jadi bagi aku X70 ni dah cukup okey lah untuk sebuah phone mid-range flagship lah. Mid-range flagship ataupun flagship budget lah. Sebab chipset dia pun bagi aku MediaTek Dimensity 1200 tu still bagi aku flagship juga. So aku akan still consider dia sebagai phone flagship. Walaupun Vivo X70 biasa ni tak sepadu macam abang dia X70 Pro dari segi spesifikasi kamera, tapi bagi aku dia cukup memadai lah untuk orang yang nak cari phone yang boleh ambil gambar cantik, UI yang okey dan software yang okey, dan dia punya screen yang elok. Dari segi spesifikasi dia menggunakan MediaTek Dimensity 1200 macam aku cakap tadi. Datang dengan 8GB RAM dengan 128GB storan. Untuk paparan pula ia menggunakan skrin jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Dari segi spesifikasi, Vivo X70 ni sebenarnya lebih kurang je macam kebanyakan phone yang kau dapatkan kat pasaran sekarang yang tak kisahlah harga RM1,000 sampai RM3,000. Memang skrin AMOLED, lepas tu 120Hz ataupun 90Hz. Benda standard sekarang. Tapi satu tumpuan utama untuk Vivo X series ni adalah dia punya kamera. Macam korang tahu, Vivo X60 dan X50 sebelum ni ada collaboration dengan Zeiss Optic. So untuk X70 kali ni pun sama juga, tapi adalah benda-benda yang diorang add on bagi menarik lagi. Tapi malang sekali untuk X70 yang biasa ni tiada penstabilan gimbal lah macam dia punya versi Pro dan Pro Plus tu. Walaupun tak ada gimbal stabilization tu, sebab still bagi aku X70 ni kamera dia memang dah cukup bagus lah. Fungsi gimbal stabilization tu tak adalah menolong banyak sangat, tapi dari segi video dan gambar malam tu memang banyak menolong lah. Tapi fungsi yang special lah untuk Vivo X70 siri ni adalah Zeiss T coating, di mana dia akan mengurangkanlah flare macam matahari tu ke, ataupun lampu-lampu jalan tu, ataupun ghosting effect masa kau ambil gambar. So memang useful lah dia punya coating kat sini. Okey, untuk tempat keempat pula adalah Xiaomi Mi 11 atau Xiaomi 11. Ni aku cerita korang semua, ni adalah phone yang aku actually guna sebagai daily driver aku. So kat sini memang tak ada bias lah. Kalau ikutkan, kalau aku tak guna phone ni, aku akan letak phone ni lagi tinggi lah daripada nombor 4 ni. Tapi sebabkan aku sendiri guna Mi 11 ni, aku tahulah macam mana perasaan aku menggunakan telefon ni, experience aku sendiri lah. So, okay, ni aku cerita korang. Okay, kenapa aku letak Xiaomi 11 ni dekat tempat keempat adalah dia punya satu masalah lah, dia punya software. Tapi sebelum aku cerita kat korang semua pasal software dia, aku nak cerita sikit lah spesifikasi dia terlebih dahulu. Untuk spesifikasi, ia menggunakan Snapdragon 888, datang dengan dua variant iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dan 8GB RAM dengan 256GB storan. Ia menggunakan paparan jenis E4 AMOLED dengan 120Hz refresh rate dan mempunyai 1 billion color. Sebagai tambahan lagi, paparan Mi 11 ni mempunyai resolusi yang tinggi iaitu 1440p ataupun Quad HD. Jadi dia lagi sharp lah berbanding 1080p yang biasa tu dari segi image quality dan video quality. Lagi satu benda yang menarik pasal Xiaomi Mi 11 ni adalah dia punya stereo speaker yang bagus. Dan stereo speaker ni ditune sendiri oleh Harman Kardon. So dia punya audio tu memang best lah. Dan fungsi tambahan yang ada pada stereo speaker ni adalah Dolby Atmos yang korang boleh on sendiri dekat dia punya setting tu. Ok, untuk tempat ketiga pula aku masukkan Oppo Reno 6 Pro. Phone Oppo Reno 6 Pro ni walaupun awal-awal tu aku tengok macam boring kan, tapi bila dah guna tu kan, kinda nice jugalah. Salah satu fungsi dia yang aku suka adalah fungsi kamera dia lah. Kamera dia memang best, ada banyak gila fungsi kat sini. Tapi sebelum tu, spesifikasi dulu lah. Untuk spesifikasi dia, ia menggunakan MediaTek Dimensity 1200, datang dengan 12GB RAM dengan 256GB storan, dan RAM dia pun boleh expandable, korang boleh tambah at least ke 5GB RAM macam tu. So lagi banyak RAM lah korang dapat kat phone ni. Selain itu juga, ia datang dengan skrin sebesar 6.55 inci jenis AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Jadi main highlight untuk Oppo Reno 6 Pro kali ni adalah dia punya kamera lah.
lah, iaitu 64 megapiksel. Walaupun 64 megapiksel ni macam typical phone yang dekat harga 1200, 1500 itu, tapi untuk Oppo Reno 6 Pro ni dia lainan sikit lah. Dia banyak fungsi-fungsi yang menarik lah, macam dynamic bokeh, lepas tu color AI portrait dan banyak lagi, which is kalau kau tengok memang konsisten lah. Gambar dia pun cantik, video dia pun ada banyak fungsi-fungsi filter yang menarik. So kalau kau minat lah dengan fotografi, videografi yang macam bermain dengan color ni, Oppo Reno 6 Pro ni is a good choice jugalah. Dan kalau OS pun bagi aku lagi bagus dari MIUI, sebab tu aku letak dia lagi tinggi daripada Xiaomi Mi 11 ni. Kalau OS ni kalau kau actually guna betul-betul, ada banyaknya fungsi-fungsi yang best. Jadi kalau korang semua yang menggunakan kalau OS tu, utilize dengan betul sebab fungsi dia banyak je sebenarnya. Okay, untuk tempat yang kedua pula lah Asus Zenfone 8 Flip. Sama juga macam last time punya senarai, aku masukkan Zenfone 8, tapi kali ni aku masukkan abang ni pula, Zenfone 8 Flip ni. Kalau korang tahu kan, Zenfone 8 Flip ni dia punya kamera boleh rotate ke depan. So kau punya selfie experience tu memang mantap lah. Bukan boleh tangkap gambar kamera utama je, kau boleh ambil gambar selfie ultra wide ataupun telefoto. Tapi aku tak tahu lah kau nak pakai telefoto untuk apa kan, gambar selfie tu kan. Tapi pilihan tu ada lah. Dari segi spesifikasi dia, ia menggunakan Snapdragon 888, datang dengan 8GB RAM dengan 256GB storan, skrin 6.67 inci, jenis Super AMOLED dengan 90Hz refresh rate saja. Yes, skrin dia downgrade sikit lah daripada dia punya adik Zenfone 8 tu yang pakai 120Hz. Tapi untuk yang Flip ni, dia pakai 90Hz saja. Tapi itu bukan masalah yang besar lah. 90Hz dengan 120Hz tu adalah perbezaan. Tapi asalkan lagi smooth di 60 tu, aku rasa dah cukup okey lah. Untuk kamera dia ada 3 kamera, iaitu 64MP kamera utama, 12MP kamera ultra wide dan 8MP kamera telefoto dengan 3x optical zoom. Untuk selfie, tak ada selfie lah sebab dia punya kamera tu akan flip ke depan. So lagi useful lah. So kau punya selfie tu lagi cantik dan nampak lagi sharp. Dan dia punya video pun lagi cantik lah disebabkan pakai kamera utama tu. Untuk bateri pula, ia datang dengan bateri sebesar 5000 mAh dengan fast charger 30W dalam kotak. Bagi aku, Asus Zenfone 8 Flip ni phone yang underrated juga dalam keluar tahun ni. Sebab terlalu banyak sangat phone Xiaomi kan yang murah dan spek padu. Phone ni pun macam dilupakan lah. Tapi for real lah cakap korang semua, Asus Zenfone 8 Flip ni mantap jugalah kalau kau yang suka ambil gambar tu. Okay, sekarang ni kita pergi ke tempat yang pertama. Tempat pertama ni aku rasa korang pun tak boleh teka phone apa. Jawapan dia, tepuk tangan sikit. OnePlus 9. Yes, OnePlus 9. I see action. I see drama. And I see it. Okay, sebelum korang semua tertanya, OnePlus 9 ni bukan harga 3,000 lebih lah. Yang tu harga masa dia launch. Sekarang ni OnePlus 9 boleh dapat bawah 3,000 dah. Harga dia dah drop. Sebab tu aku masukkan OnePlus 9 ni. So, OnePlus 9 ni satu benda yang aku suka adalah dia punya collaboration dengan Hasselblad. Gambar kamera dia pun boleh tahan cantik jugalah. Tak bermakna dia tak ada OIS membuatkan phone yang tak bagus. Dia cuma benda macam add-on je. Benda tu tak penting. Benda tu tak ada pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau ada tu bagus lah. Tapi untuk OnePlus 9 ni tak ada masalah. Dari segi spesifikasi dia, ia menggunakan macam biasalah Snapdragon 888, chipset flagship, datang dengan 2 variant, 8GB RAM dengan 12GB RAM. Dengan storan 128GB dengan 256GB. Untuk skrin, yang menggunakan skrin 6.55 inci jenis Fluid AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Untuk kamera, dia ada 3 kamera, iaitu 48MP kamera utama, 50MP ultra wide dan 2MP kamera monokrom. Untuk kamera hadapan ni pula atau selfie, ia menggunakan 16MP dan bateri dia iaitu 4000 mAh dengan fast charging 65W dalam kotak. Okey, untuk OnePlus 9 ni memang sekarang ni agak susah agak nak carilah. Tapi kalau korang search kat Shopee ataupun kat Lazada, harga dia memang sekitar dalam 2,300 ke atas lah kau boleh dapat. Tapi yang sepastinya korang boleh dapat bawah 3,000 lah. Kalau korang dapat lebih 3,000 tu, memang rugi belilah sebab harga tu memang dah drop lah sekarang. Jadi aku isytiharkan lah OnePlus 9 ni sebagai phone terbaik bawah 3,000 yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa video akan datang di mana kita orang akan umumkan phone terbaik untuk tahun 2021 ni. Jadi jangan lupa untuk tengok video tu pada hujung bulan ni, 31 Disember. Okay? Assalamualaikum. Bye bye.